KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon SPM 2021. Apa khabar adik-adik? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan belajar dan fokuskan teknik menjawab bagi mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak kertas 1. Siapakah guru yang akan bersama dengan kita? Dengan kata, beliau mempunyai pengalaman mengajar yang sangat hebat dan luar biasa. Jadi ayo kita saksikan profil beliau. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu Ida? Alhamdulillah sihat. Selamat datang Cikgu di Sukses SPM pada kali ini. Terima kasih. Baik, Cikgu, hari ini Cikgu akan fokuskan teknik menjawab kertas 1 untuk mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Betul Cikgu? Betul Mira, betul. Ini juga dikenali sebagai apa kan Cikgu? Ya, pandai Mira. Ni mesti buat kerja ni kan. Kerja rumah kan. Ya, dulu di sekolah saya pun ambil juga mata pelajaran ni. Oh, ya ke? Okey, kita ulang kaji sama-sama ni. Boleh Cikgu. Jadi saya kira Cikgu pun sudah bersedia untuk terangkan formatnya bagaimana kali ini? Okey, saya sudah bersedia insya-Allah. Okey, silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Baik. Hai semua, saya Cikgu Ida binti Mahat, guru asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak kamu pada hari ini. Baik. Murid-murid, umum kamu mengetahui kertas 1 ujian bertulis bagi mata pelajaran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, Cikgu harap pada hari ini Cikgu akan dapat memberikan manfaat kepada kamu dan juga kamu beroleh kebaikan daripada apa yang bakal Cikgu akan sampaikan sebentar nanti. Okey, kalau kamu sudah bersedia, jom kita mulakan dengan soalan yang pertama. Baik, soalan yang pertama ialah soalan bentuk padanan. Baik, diberikan kepada kamu berikut ialah penerangan maksud awal matematik dan juga pemikiran logik. A. Pemahaman tentang bentuk, kuantiti, ruang, dimensi atau kedudukan, corak, masa, awal nombor, perwakilan nombor dan operasi nombor. Manakala B pula ialah proses berfikir yang berasaskan penakkulan, iaitu memberi sebab atau alasan kepada sesuatu perkara atau memikirkan kesan atau akibat sesuatu perkara. Baik, tugas kamu ialah untuk memadankan penerangan di atas dengan maksud yang betul dengan menulis A atau B dalam ruang jawapan. Baik murid-murid, jom kita lihat jawapan dia dulu. Baik, pemikiran logik jawapan dia ialah B, manakala awal matematik pula jawapan dia ialah A. Baik, murid-murid, kalau keluar soalan macam ni, bagi cikgu soalan ini agak bahaya. Kenapa bahaya? Kerana jika kamu salah satu, bermaksud kamu akan salah kedua-dua jawapan dan sekaligus kamu akan kehilangan 2 markah. Jadi, di sini betapa pentingnya untuk kamu menguasai dan juga memahami penerangan maksud ataupun definisi. Dan untuk pengetahuan kamu, setiap modul perkembangan kanak-kanak dalam buku teks kamu itu semuanya ada penerangan maksud dan definisi yang tersendiri. Jadi bagaimana kita nak ingat ayat-ayat yang panjang macam ni? Okey, kalau tanya cikgu, kamu binalah kata kunci kamu sendiri. Contohnya lah pemikiran logik. Okey, dalam pemikiran logik ni apa yang kamu fikirkan? Apa yang kamu terbayang daripada ayat yang panjang-panjang macam ni? Kalau cikgu akan ambil proses berfikir yang berasaskan penakkulan sebagai kata kunci. Jadi bila kamu nampak je ayat ini, kamu sudah tahu ini ialah penerangan maksud ataupun definisi bagi pemikiran logik.
Baik, bagaimana pula dengan awal matematik? Okey, bila bercerita tentang matematik, apa yang kamu fikirkan? Apa yang terlintas di fikiran kamu? Mesti tentang nombor, bukan? Jadi, kamu ambillah kata kunci ini. Awal nombor boleh, perwakilan nombor boleh, operasi nombor pun boleh sebagai kata kunci kamu. Dan apabila kamu lihat perkataan-perkataan ini, secara tidak langsung kamu sudah tahu itu ialah penerangan maksud ataupun definisi bagi awal matematik. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Masih lagi soalan dalam bentuk soalan padanan. Okey, berikut ialah Baik. Cikgu pangkah je dekat atas tu. Okey. Okey. Baik, berikut adalah kemahiran aktiviti perkembangan fizikal kanak-kanak. Okey, diberikan kepada kamu A ialah kemahiran motor halus, B pula ialah kemahiran motor kasar dan tugas kamu ialah untuk memadankan kemahiran itu dengan perkembangan fizikal yang betul dengan menulis A atau B pada ruang jawapan. Murid-murid, apabila bercerita tentang perkembangan fizikal kanak-kanak, ianya terbahagi kepada dua. Satu ialah kemahiran motor halus, iaitu aktiviti yang melibatkan koordinasi mata, tangan dan juga jari jemari. Dan juga kemahiran motor kasar. Apa itu kemahiran motor kasar? Iaitu aktiviti yang melibatkan pergerakan keseluruhan anggota tubuh badan. Dan juga aktiviti itu ialah aktiviti yang cergas, aktiviti yang aktif dan aktiviti yang bertenaga. Baik murid-murid, sebelum kita jawab soalan ni, cikgu nak bagi tahu betapa baiknya soalan apa ni. Kenapa? Sebab setiap pilihan jawapan yang diberikan kepada kamu ni sebenarnya sudah ada clue dekat situ. Sudah ada petunjuk dekat situ. Okey, tak percaya jom kita tengok kat sini membantu pertumbuhan tubuh badan yang sihat. Dia dah beritahu kat situ dah. Pertumbuhan tubuh badan. Itu bermaksud itu ialah melibatkan aktiviti pergerakan keseluruhan tubuh badan. Jadi ini ialah jawapan untuk kemahiran motor kasar. Baik, kita tengok yang kedua. Meningkatkan keupayaan koordinasi mata dan tangan. Okey, dia dah bagi tahu dah koordinasi mata dan tangan. Okey, ini ialah apa? Ini ialah kemahiran motor halus. Jadi jawapan dia ialah A. Okey, yang seterusnya meningkatkan keupayaan pergerakan kanak-kanak. Okey, dia dah bagi tahu lagi kat situ, cluenya kat situ, keupayaan pergerakan. Jadi pergerakan ini melibatkan keseluruhan anggota tubuh badan. Jadi ini ialah kemahiran motor kasar. Okey, seterusnya kita lihat melatih otot-otot halus. Okey, lepas tu dia kata kanak-kanak terutama di bahagian jari jemari. Okey, jari jemari kat sini pun dah jelas menunjukkan ini ialah kemahiran bagi motor halus. Dan yang terakhir kat sini membantu meningkatkan daya kecergasan. Okey, nampak daya kecergasan ini bermaksud melibatkan keseluruhan anggota tubuh badan, aktiviti yang cergas, aktiviti yang bertenaga. Jadi ini ialah kemahiran motor kasar. Nampak? Daripada jawapan ini, okey, dia sudah ada bagi clue, dia sudah bagi petunjuk yang mana kamu hanya perlu berfikir sikit sahaja untuk kamu memberikan jawapan yang paling tepat, jawapan yang paling betul. Ya, betul tu cikgu. Jadi harap setakat ini murid dapat ikuti cikgu antara dua kemahiran ini iaitu motor halus dan juga motor kasar. Kita berhenti berehat seketika cikgu untuk perkongsian yang lebih banyak lagi daripada cikgu Ida. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Okey. KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan, masih lagi bersama dengan cikgu Ida. Cikgu akan kongsikan pula bentuk soalan bagi bahagian A. Silakan cikgu. Okey, baik murid-murid, kita sambung lagi soalan di bahagian A. Okey, ini merupakan soalan yang ketiga, juga soalan dalam bentuk padanan. Okey, baik kita tengok rajah 1 menunjukkan alat yang digunakan semasa menjalankan permainan perkusi. Okey, dan tugas kamu ialah untuk memadankan rajah itu dengan alat muzik yang betul dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang jawapan. Baik murid-murid, baiknya soalan ini. Kenapa? Sebab soalan ini diberikan kepada kamu gambar. Okey, dah dibagi kamu gambar, dia bagi lagi pilihan jawapan kat sini. Okey, tugas kamu hanyalah untuk memadankan padanan yang betul dengan gambar yang telah diberikan dengan pilihan jawapan alat muzik yang diberikan. Okey, jom kita tengok Baik, drum ialah
A. Okey, tamborin pula ialah D. Okey, castanet pula ialah C. Manakala maracas pula ialah B. Baik, soalan yang seterusnya. Baik, berikut adalah panduan keselamatan di dalam taska. Okey, A. Perhiasan yang tidak mendatangkan bahaya. B. Pencahayaan, warna dinding dan selingan irama muzik yang sesuai. C. Tingkap yang berjeriji hendaklah mudah dibuka. Dan D. Terdapat ruang yang lapang di tengah bilik. Baik murid-murid, ini ialah soalan pengkelasan di mana kamu kena kelaskan panduan keselamatan mengikut ruang dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang yang telah disediakan. Baik, murid-murid, apabila bercerita tentang ruang di dalam taska, terdapat beberapa ruang yang ada dalam taska. Contohnya, ada ruang tamu, ada ruang di bilik tidur, ada ruang di bilik mandi, ada ruang di dapur, ada ruang kawasan permainan kanak-kanak. Dan setiap ruang di dalam taska itu semuanya ada panduan keselamatannya yang tersendiri. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, jom kita kelaskan sama ada panduan keselamatan yang diberikan ini sesuai diletakkan di ruang tamu ataupun sesuai diletakkan di bilik tidur. Baik, yang pertama ialah perhiasan yang tidak mendatangkan bahaya. Ini ialah panduan keselamatan di ruang tamu. Kenapa? Sebab di bilik tidur kita tidak perlukan apa-apa perhiasan. Di bilik tidur kita hanya perlukan kelengkapan tidur untuk kanak-kanak sahaja. Okey, bagaimana pula dengan pencahayaan, warna dinding dan selingan irama muzik yang sesuai? Ini ialah panduan keselamatan di bilik tidur. Kenapa? Sebab di bilik tidur mesti kanak-kanak itu mesti ada cahaya yang sesuai dengan kawasan bilik tidur tersebut. Warna dinding mesti lembut, okey, dan juga mesti ada selingan irama muzik yang menenangkan supaya kanak-kanak itu boleh tidur dengan lena. Okey, baik. Seterusnya, tingkap yang berjeriji hendaklah mudah dibuka. Ini ialah panduan keselamatan di bilik tidur. Kenapa? Sebab konsep rumah di Malaysia ni kebanyakannya jeriji di bilik tidur tidak boleh dibuka daripada dalam. Tetapi di taska ataupun di tadika mesti boleh dibuka. Kenapa? Sebab tingkap ini boleh dijadikan sebagai alat untuk ataupun tempat untuk kanak-kanak menyelamatkan diri kalau berlakunya sebarang kecemasan. Dan yang terakhir, terdapat ruang yang lapang di tengah bilik. Okey, ini ialah panduan keselamatan di ruang tamu. Kenapa di ruang tamu perlu ada ruang yang lapang? Sebabnya di ruang yang lapang itulah kanak-kanak akan menjalankan aktiviti dan di ruang yang lapang itulah kanak-kanak akan mengembangkan potensi mereka masing-masing. Okey? Baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan kelima. Okey, soalan ini dah masuk kepada soalan urutan. Okey, jadual 1 menunjukkan penyertaan langkah kerja semasa menjalankan aktiviti awal bacaan yang tidak mengikut urutan. Okey, baiknya dia dah bagi kamu penyertaan langkah kerja, tapi sayangnya tidak mengikut urutan. Jadi apa tugas kamu? Tugas kamu ialah kamu kena susun, kemudian kamu kena tulis semula penyertaan langkah kerja itu mengikut urutan yang betul. Okey, jom kita susun sama-sama. Baik, langkah 1 ialah menyediakan bahan untuk menjalankan aktiviti. Okey, apa langkah 2? Langkah 2 ialah memberi salam dan bertanyakan khabar kepada kanak-kanak. Okey, apa langkah 3? Langkah 3 ialah memberi penerangan mengenai aktiviti yang akan dijalankan. Langkah 4 pula ialah menyuruh kanak-kanak membunyikan huruf, manakala langkah kelima ialah memberi pujian kepada kanak-kanak. Baik, murid-murid, sebenarnya ada satu lagi teknik untuk kamu menyusun langkah kerja ini mengikut urutan. Contohnya, kamu boleh susun langkah kerja ini dengan kamu bahagikan kepada aktiviti sebelum, aktiviti semasa dan juga aktiviti selepas. Okey, jom kita tengok sama-sama. Macam
Langkah 1, menyediakan bahan. Baru nak sediakan bahan, itu ialah aktiviti sebelum. Okey, langkah 2, memberi salam dan bertanyakan khabar. Itu ialah aktiviti apa? Semasa, sebabnya dah mula masuk kita nak jalankan aktiviti tersebut. Baik, langkah 3, memberi penerangan. Okey, memberi penerangan juga merupakan aktiviti semasa. Langkah 4, menyuruh kanak-kanak membunyikan huruf, juga aktiviti semasa. Dan langkah 5, memberi pujian. Itu ialah aktiviti sebelum. Oh, selepas. Selepas. Aktiviti selepas. Itulah sahaja nak suruh Mira betulkan. Okey. Aktiviti selepas. Jadi kamu boleh susun langkah kerja ini mengikut aktiviti sebelum, aktiviti semasa dan aktiviti selepas. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang ke-6. Masih lagi soalan dalam bentuk urutan. Okey, berikut adalah langkah kerja membuat poster lagu yang tidak mengikut urutan. Baik, dan tugas kamu ialah untuk menyusun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan yang disediakan. Murid-murid, kalau soalan yang pertama tadi, kamu kena susun, kamu kena tulis semula. Yang ini, kamu masih lagi kena susun, tapi kamu kena tulis semula dalam bentuk A, B, C, D dan E. Baik, jom kita susun sama-sama. Baik, apabila kamu nak menyusun langkah kerja membuat poster lagu, bermaksud kamu kena ingat kembali teknik imbas kembali tu, bagaimana kamu menghasilkan poster lagu bersama-sama dengan kawan kamu di bengkel kamu bagi tujuan modul perkembangan sosio-emosi untuk aktiviti pentaksiran amali kamu. Okey, ingat tak bila nak buat poster lagu tu cikgu akan cakap apa? Okey murid-murid, hari ni kita nak buat poster lagu, jadi tolonglah sediakanlah bahan dan alatan yang sesuai. Okey, kemudian cikgu akan kata apa? Okey, pilih lagu yang bersesuaian ya. Pilih lagu yang bersesuaian dengan jiwa kanak-kanak, bukan dengan jiwa kamu. Okey, kemudian cikgu akan kata apa? Okey, yang ni. Buat bingkai. Ini saya lah dekat dalam kelas. Buat bingkai. Yang pertama buat bingkai dulu, buat frame. Kemudian tulislah lirik lagu tersebut tanpa ada kesalahan. Lirik lagu itu mesti betul, lirik lagu itu mesti lengkap. Kemudian cikgu cakap apa lagi? Dah siap tulis lirik lagu tu, buatlah lukislah gambar dan warnakan gambar yang bersesuaian dengan lirik lagu kamu tersebut. Dan yang terakhir, mesti cikgu katakan, hiaslah sikit kamu punya poster lagu tu biar nampak lebih cantik, biar nampak lebih kreatif. Okey? Baik, seterusnya soalan ke-7. Masih lagi soalan urutan tapi dalam bentuk yang lain. Okey, jom kita baca soalan dia. Berikut adalah penyertaan langkah kerja cara-cara memandikan bayi. Susun langkah kerja memandikan bayi dengan menulis 1, 2, 3, 4 dan 5 dalam ruang jawapan. Cikgu nak ulang balik. Soalan pertama, susun dan tulis semula. Soalan kedua, susun dan tulis dalam bentuk A, B, C, D dan E. Soalan yang ketiga, masih lagi bentuk urutan tapi dia suruh tulis dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Ada banyak cara dia boleh tanyakan kepada kamu. Baik, sebelum kita menyusun cara-cara memandikan bayi, cikgu nak beritahu kepada anda juga terdapat langkah kerja, cara-cara yang mana kamu tidak dinilai dalam pentaksiran amali kamu, tapi kamu belajar secara teori dan soalan itu boleh keluar dalam bentuk soalan urutan seperti ini. Okey, apakah langkah kerja tersebut? Okey, kamu kena ingat langkah-langkah kerja, cara-cara membancuh susu formula. Ingat, ada lagi langkah kerja cara-cara membasuh botol susu. Okey, ada lagi langkah kerja cara-cara menukar lampin bayi. Itu soalan itu boleh keluar dalam bentuk soalan urutan macam ini ataupun boleh keluar dalam soalan bahagian B. Okey, jom kita susun macam mana kita nak mandikan baby ni.
Baik, yang pertama ialah kita menyediakan air mandian dalam tap mandi. Okey, kemudian kita meletakkan bayi dalam tap mandi tersebut. Okey, kemudian kita buat apa? Kita basuh membersihkan kepala. kepala bayi dengan shampoo dan bilas dengan air yang bersih. Yang keempat, kita digalakkan bercakap dengan bayi semasa memandikannya. Itu untuk perkembangan bahasa bayi tersebut. Yang kelima apa ya, Mira? Kita kena angkat dan lap bayi menggunakan tuala yang bersih dan lembut, Ya, cikgu. betul. Okey, ini ialah cara memandikan bayi yang kelima. Terima kasih, Mira. Sama, cikgu. Okey, baik. Kita teruskan lagi dengan soalan yang ke-8. Ini ialah soalan fakta, betul atau salah. Baik. Persekitaran yang selamat dapat membantu pendidik dan pengasuh memberikan asuhan dan pendidikan yang berkesan. Tandakan right bagi penyertaan panduan keselamatan yang betul di taska dan tandakan X ataupun salah yang tidak berkaitan pada petak yang disediakan. Okey, kalau soalan macam ni, kamu kena baca penyertaan itu betul-betul, baca, kemudian kamu fahamkan. Kalau kamu yakin soalan itu betul, tandakanlah betul. Kalau kamu yakin soalan itu salah, tandakan salah. Tapi kamu kena ingat apa yang cikgu bagi tahu, baiknya soalan apa ini sebab dia ada clue dekat situ. Dia ada petunjuk dekat situ. Tak percaya, jom kita jawab soalan ni bersama-sama. Mari, cikgu. Okey, baik, kita tengok Swiss dan soket elektrik. Tengok kata kunci dekat situ ataupun clue dia boleh dicapai oleh kanak-kanak. Adakah ini panduan keselamatan di taska yang betul? Tak betul, Ya, cikgu. tak betul. Sebabnya kalau Swiss dan soket elektrik itu boleh dicapai oleh kanak-kanak, kemungkinan boleh berlaku kemalangan, kecederaan, terkena renjatan elektrik yang boleh membawa kehilangan nyawa dan juga kecederaan yang parah kepada kanak-kanak tersebut. Okey, kita tengok kepada yang kedua. Jubin lantai tandas jenis, okey, kamu tengok kat sini clue dia dah bagi. Anti licin. Okey, bersih. Terdapat pelapik getah. Okey, ini ialah panduan keselamatan yang betul ataupun salah? Yang betul, cikgu. Ya, mestilah betul, Kamira. Sebabnya di bilik air kan, memang keselamatan di bilik air sangat-sangat perlu diutamakan. Okey, seterusnya kedudukan perabot dia kat situ dia cakap berhampiran tingkap, sesuai ke panduan keselamatan ini? Tak sesuai. Jadi dia salah. Kenapa? Kalaulah kanak-kanak itu panjat, mungkin boleh terjatuh dan boleh mengakibatkan kemalangan dan juga kecederaan. Dan yang terakhir, pemilihan perabot yang tidak berbucu tajam. Nampak tak? Dia dah bagi clue kat situ, dia dah bagi petunjuk kat situ. Jadi ini ialah panduan keselamatan di taska yang betul. Okey. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang ke-9. Okey, soalan ini ialah soalan sebelum, semasa dan selepas. Okey, berikut adalah penyertaan aktiviti awal bacaan. Okey, diberikan kepada kamu penyertaan aktiviti awal bacaan. Okey, tugas kamu ialah untuk apa? Kamu kena susun balik aktiviti ini tetapi dalam bentuk sebelum, dalam bentuk semasa, dalam bentuk selepas. Dia macam urutan juga, tapi yang ini dia lebih berfokus. Okey, di mana kamu kena susun, bahagikan dia kepada aktiviti sebelum, bahagikan dia kepada aktiviti semasa, bahagikan dia kepada aktiviti selepas. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Baik, sebelum merancang aktiviti bacaan yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak. Okey, sebelum lagi memilih dan menentukan ruang aktiviti yang sesuai. Okey, sebelum semasa pula memberikan penerangan aktiviti awal bacaan yang lengkap dan jelas. Okey, semasa lagi memberikan bimbingan dan dorongan yang baik kepada kanak-kanak. Manakala selepas pula memberikan pengukuhan yang sesuai dan mengemas dan membersihkan ruang aktiviti awal bacaan. Murid-murid, cikgu yakin semua cikgu-cikgu apa dia akan cakap, biasakan menggunakan kata kerja di awal ayat. Tolong gunakan kata kerja di awal ayat. Kenapa murid-murid? Sebab di awal ayat ini, kata kerja di awal ayat ini sebenarnya membantu kamu untuk membahagikan sama ada aktiviti ini berada di sebelum, berada di semasa, berada di selepas. Okey, tak percaya kamu tengok Baik, sebelum. Okey, bila
Bila kamu nampak kata kerja, okey, merancang, baru nak merancang, okey, kamu nampak kata kerja memilih, kamu nampak kata kerja menentukan, kamu nampak kata kerja mengenal pasti, kebiasaannya itu ialah aktiviti untuk sebelum. Nampak tak? Okey, cikgu ambil yang selepas. Okey, kalau selepas, kata kerja macam mana yang kamu boleh yakin itu berada di selepas. Okey, jadi kamu akan nampak memberikan pengukuhan, membuat aktiviti susulan. Okey, selain itu kamu boleh nampak kata kerja mengemas, kata kerja membersihkan, kata kerja memberikan pujian. Itu termasuk dalam aktiviti selepas. Nampak tak betapa pentingnya kata kerja itu, sebab daripada kata kerja itu boleh membantu kamu untuk memberikan jawapan yang tepat dan betul. Baik, seterusnya kita pergi ke soalan yang ke-10, masih lagi dalam bentuk soalan sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, rajah 2 menunjukkan aktiviti lawatan kanak-kanak ke KLCC. Okey, diberikan kepada kamu A, B, C, D, E dan F adalah perancangan panduan aktiviti lawatan sebelum dan semasa. Soalan ni dia tak nak tahu pasal selepas pun. Dia hanya nak tahu pasal sebelum dan semasa sahaja. Jadi tak payahlah fikir pasal selepas tu, okey? Baik. Tugas kamu ialah berdasarkan rajah 2 dan penyertaan perancangan panduan aktiviti lawatan, pilih penyertaan sebelum, okey, dan semasa lawatan dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Baiknya soalan ini, kenapa? Sebab jawapan F telah pun diberikan. Bila jawapan F telah pun diberikan, kamu hanya tengok A sampai E sajalah. F tu tak payah tutup mata sebab dia dah bagi dah, okey? Dah bagi dah dekat sini. Okey, baik. Bila kita, macam cikgu beritahu tadi, bila kita nak menyusun mengikut sebelum, semasa dan selepas tadi, kamu rujuklah dia punya kata kerja di awal ayat. Jadi kat sini, okey, sebelum kita buat apa? Pemilihan tempat. Okey, baru nak pilih tempat. Okey, yang mempunyai kaitan dengan bidang sasiah, sosioemosi dan kerohanian kanak-kanak. Okey, apa lagi yang sebelum? Sebelum kita mestilah dapatkan kebenaran daripada ibu bapa dulu kan. Dah dapat kebenaran, okey, dah tahu siapa yang nak pergi. Okey, barulah kita menyediakan kenderaan yang sesuai dengan jumlah kanak-kanak. Okey, baik, semasa. Semasa kita fikir 2 je lah. Kan? Okey, apa yang dulu? Okey, mestilah kita bahagikan kanak-kanak kepada beberapa kumpulan kecil. Okey, dah sampai ke tempat yang dituju, kena bahagikan kanak-kanak kepada beberapa kumpulan kecil. Dan yang terakhir sekali ialah kita memberikan peluang pelibatan aktif kanak-kanak semasa lawatan. Okey, dan soalan terakhir kita untuk bahagian 1 pada hari ini ialah lengkapkan jenis aktiviti awal matematik dan pemikiran logik dalam jadual di bawah berdasarkan alat bantu yang diberikan. Nampak saya cakap baik kan, soalan apa ni dah bagi alat bantu. Baik. Sebelum kita jawab, bila bercerita tentang awal matematik dan juga pemikiran logik, kamu kena ingat 4 aktiviti. Apa itu? Pengasingan, padanan, aktiviti menganggar dan juga aktiviti menggunakan gadget dan juga permainan interaktif. Kalau kita tengok alat bantu kat sini, ada tak dia cerita pasal gadget? Tak ada, bukan? Ada tak dia cerita pasal permainan interaktif? Tak ada. Jadi buang jauh-jauh jawapan tu, kita tidak akan gunakan. Okey, kita tengok alat bantu ni, betul ke dia membantu? Okey, stokin, mestilah kawan dia kasut. Baju, mestilah kawan dia seluar. Kalau dah berkawan-kawan ni, aktiviti apa? Mestilah aktiviti memadan. Okey. Baik, ini pula butang berwarna. Butang itu ada banyak warna. Okey, kemudian ada gula-gula. Gula-gula tu kamu bayangkan, mesti ada banyak warna, mesti ada banyak perisa, mesti ada banyak bentuk, mesti ada banyak saiz. Okey, diberikan lagi alat bantu Lego. Cikgu, Lego tu apa? Lego tu samalah adik-beradik dia dengan blok. Jadi kalau bercerita pasal blok, mesti ada banyak bentuk, mesti ada banyak saiz, mesti ada banyak warna. Jadi ini ialah aktiviti apa? Pengasingan. Jadi nombor 3 ni nak fikir ke? Tak payahlah fikir lagi kan. Of course lah jawapan dia menganggar. Okey?
Wah, baik. Itu dia penerangan yang cukup jelas daripada Cikgu Ida. Sedikit orang kata tips yang Cikgu kongsikan tadi. Ingat murid-murid, Cikgu tekankan bagi penggunaan kata kerja di awal ayat. Ya, betul. Okey, selesai bahagian A. Kita berhenti berehat seketika, Cikgu. TV KPM. Kembali kita dalam Sukses SPM 2021. Percutan masih lagi dengan kita punya mata pelajaran iaitu Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Kertas 1. Okey, calon SPM semua masih bersedia dan bersemangat. Jadi ayuh kita tanya Cikgu Ida untuk bahagian B. Silakan Cikgu. Okey, baik. Terima kasih Mira. Baik, murid-murid, kita teruskan perjuangan kita pada petang yang mendamaikan ini dengan masuk pula kepada bahagian B. Baik, bahagian B merupakan soalan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi di mana soalan ini tak banyak. Hanya 4 soalan saja. Tapi satu soalan 10 markah dan satu soalan itu dipecahkan kepada beberapa bahagian. Nasihat cikgu ialah kamu baca dulu keseluruhan soalan. Kenapa? Sebab soalan A akan berkait dengan soalan B, soalan B akan berkait dengan soalan C. Okey, jom kita jawab soalan yang pertama. Baik, anda ingin mengadakan lawatan ke zoo negara bersama-sama dengan kanak-kanak taska. Okey, anda perlu menyediakan kertas cadangan untuk mengadakan lawatan dengan lengkap. Baik, murid-murid, apabila kamu hendak membawa kanak-kanak keluar daripada taska untuk pergi melawat ke mana-mana tempat, kamu mesti menyediakan kertas kerja cadangan. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Nyatakan 2 maklumat yang perlu disediakan dalam penyediaan kertas cadangan lawatan. Murid-murid, apabila kita hendak menyediakan kertas cadangan lawatan, sebenarnya terdapat 12 maklumat yang mesti dilengkapkan. Okey, jadi soalan yang pertama ini, kamu ada lebihan jawapan yang sangat banyak. Kamu ada pilihan jawapan yang sangat banyak. Jadi untuk soalan ini, kamu sepatutnya tidak boleh salah. Jadi kat sini, pilihan cikgu ialah objektif dan juga tentative program. Kamu boleh pilih hari, kamu boleh tulis tarikh, kamu boleh tulis masa, kamu boleh tulis sasaran, kamu boleh tulis senarai nama guru, senarai nama murid dan sebagainya. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan B, lengkapkan jadual anggaran kos perbelanjaan lawatan berikut. Baik, diberikan jumlah kanak-kanak ialah seramai 30 orang berserta dengan 5 orang guru pengiring. Baik, murid-murid, umum kamu mengetahui bahawa kamu boleh membawa kalkulator masuk ke dalam bilik peperiksaan kamu. Itu bermaksud mungkin ada soalan pengiraan mudah, soalan pengiraan simple seperti ini. Lengkapkan jadual ini. Okey, jom kita lengkapkan jadual ini. Sebelum lengkapkan jadual, cikgu nak bagi tahu apabila kamu menyediakan anggaran kos perbelanjaan lawatan, terdapat 4 perkara yang mesti ada dalam anggaran kos perbelanjaan lawatan kamu itu. Iaitu yang pertama ialah pengangkutan, yang kedua ialah makanan, nombor 3 apa? Ya, saya dengar jawapan kamu. Jawapan dia ialah tiket, pandai, okey, dan juga perbelanjaan lain. Ingat dalam anggaran kos perbelanjaan lawatan ada 4 perkara ini. Okey, jom dengan menggunakan kalkulator kamu, jom kita kira bersama-sama. Okey, kanak-kanak, RM RM10, jumlah makanan darab 30. Cikgu kenapa kena darab 30? Sebab jumlah kanak-kanaknya seramai 30 orang. Okey, guru RM10 darab 5, jumlah kat sini ialah RM350. Okey, tiket kamu pun kira dengan menggunakan kalkulator kamu, kamu akan dapat RM750. Kamu tambah keseluruhan dekat sini, maka kamu akan dapat RM1450. Jadi gunakanlah kalkulator kamu tu dengan sebaik mungkin. Okey, soalan yang ketiga, soalan C, senaraikan 4 kepentingan aktiviti lawatan terhadap perkembangan sasiah, susu emosi dan kerohanian kanak-kanak. Cikgu, apa itu 4 kepentingan, cikgu? 4 kepentingan itu sama maksudnya dengan 4 faedah. Jadi kalau keluar kepentingan, maksudnya 4 faedah. Okey, apa faedah itu? Okey, kamu pun berikan jawapan, memberikan pendedahan dan pengalaman langsung, mempelbagaikan aktiviti, mengeratkan hubungan dengan komuniti dan meningkatkan sosialisasi dalam kalangan kanak-kanak. Cikgu, mana cikgu dapat jawapan yang hebat-hebat macam ni? Kamu pun boleh dapatlah jawapan yang hebat macam ni sebab semua jawapan yang hebat macam ni cikgu ambil dalam buku teks kamu. Itu sebab cikgu kata berdampinglah dengan buku teks kamu kerana dia tidak akan mengecewakan kamu, malah dia boleh berikan kamu jawapan yang hebat seperti ini.
Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, Rajah 3 menunjukkan bahan masakan untuk menghasilkan hidangan bagi kanak-kanak berumur 3 hingga 4 tahun. Okey, ada gambar bihun kat situ, ada gambar lobak merah kat situ, ada gambar ayam kat situ. Okey, berdasarkan rajah tersebut, berikan 2 contoh hidangan yang sesuai untuk disediakan. Baik, kamu pun masih lagi gunakan balik teknik imbas kembali. Apakah hidangan yang kamu sediakan di bengkel kamu bersama dengan kawan-kawan kamu menggunakan bihun, menggunakan lobak merah, menggunakan ayam bagi aktiviti pentaksiran amali kamu untuk modul penyediaan makanan bayi dan kanak-kanak. Kamu buat apa? Cikgu, saya ingat cikgu, hari tu kita orang masak bihun goreng dan juga bihun sup. Okey, kita tengok soalan B. Berdasarkan jawapan di 2A, kamu tengok dia berkait. Pilih satu hidangan dan huraikan langkah kerja menyediakan hidangan tersebut. Jadi kamu pilih apa? Saya pilih bihun sup lah cikgu. Kenapa kamu pilih bihun sup? Sebab langkah kerja menyediakan bihun sup ini semua dalam minda saya cikgu. Saya petik jari, saya boleh tulis dengan lengkap. Okey, bagus. Itu satu berita gembira. Okey, kalau kamu boleh tulis dengan lengkap sekalipun, tapi ingat, apabila kita menulis langkah kerja, pastikan langkah kerja itu mestilah lebih daripada 5 atau sekurang-kurangnya 5 langkah. Okey, jangan kurang daripada 5. Baik, yang kedua, okey, walaupun kamu ingat semua langkah itu, pastikan nombor 2, tulis mengikut urutan yang betul. Okey, tulis mengikut urutan yang betul. Dan nombor 3, macam yang cikgu bagi tahu, biasakan menggunakan kata kerja di awal ayat. Contoh kat sini, merendam bihun, mengikis, memotong, memanaskan minyak, memasukkan air, okey, menghias, menabur, itu semua ialah kata kerja. Dan soalan yang terakhir, cadangkan 2 hiasan yang sesuai. Cikgu, boleh tak saya cadangkan bawang goreng dan juga daun sup? Boleh, selagi cadangan kamu itu logik, selagi itulah cadangan kamu itu boleh diterima sebagai jawapan. Okey, kita tengok kepada soalan yang seterusnya. Baik, yang ni ada keratan akhbar. Okey, jom kita baca keratan akhbar ni bersama-sama. Baik, anak melecur teruk di taska. Aduh, mak melecur ni. Okey, seorang bayi lelaki berusia 14 bulan melecur teruk pada bahagian hadapan dan belakang badan dipercayai terkena tumpahan air panas. Okey, di sebuah taska di Taman Pertama Buntung dekat sini pagi kemarin. Baik, berdasarkan berita di atas, apakah punca yang menyebabkan kecederaan itu berlaku? Baik, murid-murid, rujuk dalam modul amalan keselamatan kamu, ada 3 punca yang menyebabkan berlakunya kecederaan dan kemalangan di taska. Okey, punca yang pertama itu ialah kecuaian. Kecuaian itu mungkin datang daripada pihak taska sendiri. Mungkin diletak air panas tu, kanak-kanak boleh capai lalu tertumpah ke badan kanak-kanak tersebut. Okey, yang kedua, sifat kanak-kanak itu sendiri. Kenapa sifat kanak-kanak boleh jadi punca? Kerana sifat kanak-kanak tu yang suka berlari-lari dalam taska, sifat kanak-kanak tu yang nakal dan sifat kanak-kanak yang naluri dia ingin tahu, semua benda dia nak pegang, semua benda dia nak rasa. Jadi boleh menyebabkan berlakunya kemalangan dan kecederaan. Dan yang terakhir ialah peralatan yang berbahaya, di mana peralatan ini tidak disimpan di tempat yang betul dan sepatutnya. Okey, selain kecederaan tersebut, berikan 3 kecederaan lain yang biasa berlaku di taska. Bila sebut taska, bila sebut tadika, memang ada banyak kecederaan dan kemalangan yang boleh berlaku. Kalau kat sini, cikgu pilih tersedak susu, cikgu pilih hidung berdarah, cikgu pilih benjol. Kenapa saya kata cikgu pilih? Sebab ada banyak kecederaan yang boleh kamu senaraikan. Contohnya tercekik, contohnya terjatuh, luka berdarah, terseliuh, digigit haiwan, digigit oleh serangga dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebagai seorang pengasuh atau pendidik, apakah rawatan awal yang perlu anda lakukan bagi merawat kecederaan tersebut? Rawatan awal ialah pertolongan cemas. Okey, dan setiap kecederaan dan kemalangan yang berlaku ada rawatan awalnya yang tersendiri. Okey, kalau kat sini yang pertama kamu kena buat apa? Tenteramkanlah dulu kanak-kanak tersebut. Kemudian kamu kena buat apa rawatan dia? Menanggalkan pakaian dan barangan hiasan kanak-kanak. Kemudian menyiram dan
yang melalukan air mengalir di bahagian terkena panas selama lebih kurang 15 hingga 20 minit dan jangan pandai-pandai menggunakan minyak atau ubat sapuan seperti mentega atau ubat gigi dan kalau boleh berikan paracetamol ataupun sirap untuk mengurangkan sakit dan yang paling utama sekali jangan lupa hantarkan ke klinik atau hospital untuk kanak-kanak tersebut mendapat rawatan yang lebih lanjut. Baik, itu dia cikgu tentang penerangan bagi soalan B, maafkan saya, bagi soalan di bahagian B. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Untuk soalan-soalan lain yang cikgu Ida akan kongsikan kepada anda semua, jangan ke mana. TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan Cikgu Ida untuk soalan di bahagian B. Silakan Cikgu Ida untuk soalan seterusnya. Okey, baik. Terima kasih Mira. Baik murid-murid, ini soalan yang terakhir di bahagian B yang dapat kita bincangkan pada petang ini. Baik, kita tengok Rajah 2 menunjukkan wabak yang kini melanda seluruh dunia. Okey, ada poster kat situ. Kanak-kanak perlu dilindungi. Jadi kanak-kanak tu pegang poster, lindungi saya juga dari jangkitan COVID-19. Baik murid-murid, cikgu nak beritahu kamu soalan ini tidak ada dalam buku teks kamu. Okey? Tak ada nota pun pasal COVID-19 ni dalam buku teks kamu. Tapi soalan ini sebenarnya ni soalan aplikasi. Jadi dia menguji pengetahuan kamu, tentang wabak yang melanda bukan sahaja di negara kamu, malah di seluruh dunia. Dan wabak ini bukan sahaja menjangkiti orang dewasa, malah ia juga menjangkiti kanak-kanak yang tidak berdosa. Jadi soalan yang pertama, apakah simptom-simptom kanak-kanak dijangkiti COVID-19? Cikgu, apa maksud simptom-simptom ni? Okey, simptom-simptom ni sama maksudnya dengan tanda-tanda. Jadi apakah tanda-tanda kanak-kanak dijangkiti COVID-19? Sebenarnya ada banyak tanda, ada banyak simptom. Tapi sebelum tu kan cikgu nak bagi berapa simptom ni cikgu? Tak ada beritahu pun nak 2 ke, nak 3 ke, nak 4 ke. Okey, tips dia tengoklah jumlah markah. Jumlah markah dia berapa? 2 markah. Jadi bermaksud kamu bagilah sekurang-kurangnya 2 tanda, 2 simptom. Bagi lebih boleh tak cikgu? Boleh, bagi lebih pun boleh. Okey, kita tengok sebenarnya ada banyak tanda yang boleh kamu jadikan sebagai pilihan jawapan kamu. Okey, tanda-tanda ataupun simptom-simptom kanak-kanak tersebut ada demam, batuk, cerit-berit, kesukaran bernafas, kelesuan, tidak aktif ataupun sawan. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, terangkan 2 faktor yang menyebabkan kanak-kanak mudah dijangkiti penyakit ini. Kenapa kanak-kanak yang tidak berdosa juga boleh dijangkiti wabak COVID-19 ni? Okey, sebelum tu ada perkataan terangkan. Bila ada perkataan terangkan bermaksud jawapan kamu mesti ada satu jawapan, mesti ada satu penerangan. Okey, kalau kat sini apa faktor pertama yang kamu berikan? Kamu kata kawasan yang sesak. Itu jawapan kamu. Okey, berikanlah sedikit penerangan agar pemeriksa itu faham kawasan sesak yang macam mana boleh menyebabkan berlakunya COVID-19. Jadi kamu kata kanak-kanak berada di dalam kawasan sesak yang dipenuhi dengan orang ramai seperti di pasar raya dan pusat membeli belah. Okey, faktor yang kedua, kamu kata kamu berikan jawapan kamu kontak rapat. Okey, terangkanlah bagaimana kontak rapat itu boleh menyebabkan kanak-kanak dijangkiti penyakit COVID-19. Kamu kata kanak-kanak, penerangan kamu, kanak-kanak mendapat jangkitan COVID daripada kontak rapat seperti daripada ibu bapanya ataupun daripada ahli keluarga yang lain. Okey, dah duduk serumah bukan? Jadi terkena jangkitan COVID daripada ahli keluarga itu sendiri. Okey, dan soalan terakhir kita pada hari ini. Sebagai seorang pendidik dan pengasuh, terangkan 2 amalan yang perlu diterapkan kepada kanak-kanak di taska bagi mencegah penularan wabak ini. Murid-murid, ibu bapa tetap perlu pergi bekerja walaupun wabak ini sedang melanda dan kanak-kanak tetap perlu pergi ke taska walaupun wabak ini sedang melanda. Jadi tugas kamu di taska, di tadika perlu terapkan amalan ataupun cara ataupun apa kaedah yang boleh kamu gunakan bagi mencegah penularan wabak ini. Jadi ingat, okey, ada terangkan. Jadi bila terangkan mesti ada jawapan, mesti ada penerangan. Okey, yang pertama kamu kata memakai
memakai pelitup muka. Itu jawapan kamu. Bagilah penerangan sikit pelitup muka yang macam mana. Jadi kamu bagi penerangan, meminta kanak-kanak sentiasa memakai pelitup muka yang sesuai dengan cara yang betul. Baik, nombor 2, kamu kata kerap mencuci tangan. Itu jawapan kamu. Bagi sedikit penerangan. Okey, kamu kata meminta kanak-kanak mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau memakai pensanitasi tangan ataupun hand sanitizer lah. Okey, dan saya bagi satu lagi ekstra jawapan pilihan. Okey, kamu boleh bagi penjarakan sosial. Okey, terangkan penjarakan sosial yang macam mana? Kamu kata memastikan kanak-kanak menjaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dengan kanak-kanak yang lain. Wah, okey. Kalau macam inilah contoh jawapan yang telah diberikan cikgu, confirm markah penuh. 4 Ya, markah. 10 markah ni. Kalau 10. campur semua 10 Betul. markah. Baik cikgu. Kita pun dah berjaya jawab ke semua soalan cikgu di bahagian A dan juga di bahagian B. Adakah sedikit tips dan juga kata-kata semangat daripada cikgu khas untuk semua calon SPM 2021 yang mengambil mata pelajaran ini? Silakan. Baik, murid-murid, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi teruskan berusaha kerana kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Ingat murid-murid, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Oleh itu, ciptakanlah sejarah terindah dalam hidup kamu untuk SPM tahun 2021. Ingat temujanji kita hari Selasa 29 Mac jam 2.30 petang hingga 4.30 petang di mana? Di bilik peperiksaan kamu. Jangan lupa bawa kalkulator dan juga pensel warna. Good luck semua. Good luck semua. Selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021 dan ingat pesan cikgu, berdapinglah dengan buku teks untuk anda dapatkan jawapan yang hebat dan tepat. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ida atas Sama-sama, perkongsian Mira. pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua. Semoga kejayaan milik anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Didik TV KPM